Hai, selamat pagi kepada semua pelajar. Kita masih lagi dalam bab 4, yaitu agama dan kepercayaan serta keunikan warisan kerajaan alam Melayu. Tetapi fokus kita pada hari ini adalah subtopik yang kedua, yaitu 4.2, keunikan warisan masyarakat kerajaan alam Melayu. Dalam subtopik ini ada beberapa aspek yang kita akan lihat, yaitu yang pertama dari segi sistem pemerintahan beraja, yang kedua tentang kebijaksanaan pemerintah, yang ketiga tentang kegiatan ekonomi, yang keempat tentang perkembangan sosio-budaya, dan yang kelima, yaitu yang terakhir sekali, adalah tentang amalan beragama. Tapi pada hari ini cikgu cuma akan terangkan sistem pemerintahan beraja dan juga kebijaksanaan pemerintah. Tapi sebelum itu, cikgu akan terangkan tentang apakah yang dimaksudkan dengan keunikan warisan. Kalau berdasarkan buku teks, keunikan warisan itu bermaksud legasi kebijaksanaan dan keunggulan yang ditinggalkan oleh pemerintah terdahulu untuk diwarisi generasi seterusnya. Maksud ayat ini adalah apa sahaja pendekatan ataupun amalan pemerintah terdahulu kita warisi sehingga hari ini. Dan pendekatan-pendekatan yang digunakan oleh pemerintah terdahulu itu menjadi satu bukti bahwa tamadun alam Melayu itu setanding dengan kewujudan tamadun-tamadun lain yang ada di dunia. Jadi yang pertama sekali, apakah legasi kebijaksanaan pertama yang kita akan lihat adalah dari segi sistem pemerintahan beraja. Semua kerajaan alam Melayu menggunakan sistem pemerintahan yang berasaskan sistem beraja. Dan bukti kebijaksanaan ataupun bukti keunikan warisan alam Melayu ini kita dapat lihat apabila pemerintah mengasimilasikan. Asimilasi maksudnya percampuran pengaruh agama dalam pentadbiran. Dalam sistem pemerintahan beraja, raja dianggap sebagai tunggak utama kerajaan. Dan kedudukan raja ini kita kukuhkan pula dengan bantuan golongan pembesar serta ketaatan daripada rakyat. Dalam sistem pemerintahan beraja, ada 3 aspek yang kita akan lihat, yaitu yang pertama pemilihan raja, yang kedua gelaran pemerintah, dan yang ketiga kedudukan raja. Pertama sekali adalah dari segi pemilihan raja. Pemilihan raja itu biasanya dilakukan berasaskan keturunan. Maksudnya dia mestilah berasal daripada keturunan raja. Dan kedudukan ataupun keturunan ini biasanya disahkan oleh pembesar. Terdapat juga raja yang dipilih daripada golongan tentera. Contohnya kerajaan Funan dan Champa pernah memilih raja daripada golongan tentera. Serta wanita berketurunan raja boleh menjadi pemerintah. Contoh dalam slide yang cikgu muat naik, gambar Dia Gitara. Dia Gitara ini merupakan salah satu contoh pemerintah wanita daripada kerajaan Majapahit. Dan raja selalunya dianggap suci dan berdaulat. Aspek yang kedua adalah dari segi gelaran pemerintah. Gelaran pemerintah ini berubah-ubah seiring dengan penyebaran dan juga kedatangan agama. Semasa pengaruh Hindu dan Buddha, gelaran seperti raja dan maharaja digunakan. Kemudian apabila Islam mula tersebar, gelaran maharaja dan raja itu digantikan dengan gelaran sultan. Penggunaan gelaran raja dan maharaja ini biasanya bagi menggambarkan kebesaran kuasa seorang raja. Terdapat gelaran, contohnya seperti raja di gunung, maharaja di pulau. Dan terdapat juga raja yang diberikan gelaran mengikut identiti. Contohnya seperti Raja Funan, Champa, Angkor, dan Sriwijaya yang menggunakan gelaran daripada bahasa Sanskrit yaitu Varman.
Sebab tu sebelum ni kita tengok nama raja bagi kerajaan-kerajaan ini. Contohnya seperti Suryavarman, Jayavarman. Dan yang ketiga adalah dari segi aspek kedudukan raja. Semasa pengaruh Hindu dan Buddha berkembang, raja dianggap sebagai titisan dewa. Apakah yang dimaksudkan dengan titisan dewa? Raja itu memiliki sifat dewa. Sebab itu raja yang dianggap sebagai titisan dewa mestilah dihormati. Kemudian apabila Islam mula tersebar, kedatangan Islam ini telah memperkenalkan satu sistem satu sistem yang baru dipanggil sebagai konsep khalifah. Jadi kalau sebelum Islam, raja dianggap sebagai titisan dewa, bayangan Tuhan. Tetapi dalam Islam, konsep khalifah telah diterapkan. Apa itu konsep khalifah? Konsep khalifah adalah apabila raja ataupun manusia itu telah diberi satu tanggungjawab untuk mengurus dan mentadbir kerajaan mengikut undang-undang Islam. Dan raja-raja sentiasa ditaati kerana mereka menganggap sekiranya tidak mengikut perintah ataupun mengingkari raja dianggap seperti mengingkari Tuhan. Dan perbuatan itu adalah satu perbuatan yang derhaka, dianggap sebagai derhaka. So aspek yang kedua kita akan lihat adalah dari segi kebijaksanaan pemerintah. Kebijaksanaan pemerintah kita dapat lihat daripada dua aspek. Yang pertama dari segi pemilihan dan pembangunan pusat pemerintahan, dan yang kedua dari segi jalinan hubungan diplomatik kerajaan alam Melayu. Kebijaksanaan pemerintah alam Melayu kita dapat lihat dari segi pemilihan lokasi yang strategik sebagai pusat pemerintahan, petempatan dan juga pelabuhan, yaitu biasanya pemerintah memilih kawasan seperti lembah sungai. Ada juga yang terletak di pesisiran pantai. Kriteria pemilihan lokasi untuk dijadikan sebagai pusat pemerintahan itu mestilah sesuai untuk kegiatan pertanian. Biasanya terletak di kawasan lembah sungai. Yang kedua, boleh menjadi laluan pengangkutan utama. Dan yang ketiga, menjadi laluan antara bangsa timur dan barat. Yang kedua, aspek yang kedua adalah tentang jalinan hubungan diplomatik. So pemerintah kerajaan alam Melayu telah menjalinkan hubungan diplomatik secara berterusan untuk menjamin kemakmuran kerajaan. Jadi hubungan diplomatik ini biasanya kita lihat dari segi kita dapat lihat ada 3 jenis hubungan diplomatik, yaitu hubungan persahabatan, hubungan dari segi bantuan ketenteraan atau senjata, dan juga hubungan dari segi perkahwinan. So contohnya dalam hubungan persahabatan, Kerajaan Sriwijaya dan China pada abad yang ke-7, Kerajaan Sriwijaya telah mengirimkan utusan persahabatan ke China. Kemudian Kerajaan Majapahit menjalinkan persahabatan dengan China sekitar abad yang ke-14. Contoh dari segi bantuan ketenteraan atau senjata, Maharaja Chola, yaitu yang berasal dari India, telah menghantarkan bantuan ketenteraan ke Sriwijaya bagi menyelesaikan isu pemberontakan pada abad yang ke-11. Dan contoh dari segi hubungan diplomatik perkahwinan pemerintah Majapahit itu sendiri. Contohnya Raden Wijaya yang berasal daripada Majapahit telah berkahwin dengan puteri kerajaan Singhasari pada
abad yang ke-13. Oke, sampai sini saja pada hari ini. Cikgu akan sambung subtopik aspek-aspek yang lain pada minggu hadapan. Tetapi jangan lupa untuk jawab tugasan yang cikgu akan muat naik. Pastikan kamu menghantar tugasan tepat pada masanya. Jangan lewat, kerana kelewatan akan menyebabkan markah itu terjejas.